Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina wa maulana wa habibana wa syafina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kamu mati, melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Alhamdulillah, apa kabar semua? Semua sihat ya? Alhamdulillah. Baik, sebelum tu saya nak bagi tahu sedikit tentang saya. Mungkin ada yang tidak terlalu mengenali diri saya, yang serba kurang dan dhaif ini. Nama saya Muhammad Syafiq Stewart bin Abdullah. Saya alhamdulillah telah berhijrah ke agama fitrah ini sejak beberapa tahun yang lalu. Saya percaya ada di antara tetamu yang hadir pada hari ini tentu tinggi ilmunya dan tingkat ilmunya lebih tinggi daripada saya. Dan kiranya nanti sepanjang majlis ilmu ini saya ada selitkan beberapa sebutan ataupun hadis yang mana jika ada salah sebut, saya mohon bagi tahu dan saya ajar saya, sebab saya tahu kaedah ilmu yang mengajar kita tadabbur ilmu qiraatin Qurani, tata cara pembacaan Al-Quranul Karim, yang dasarnya wajib ada bacaan yang tepat dari segi tajwidnya dan idghamnya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, tahu tak apa yang bawa kita ke majlis pada malam ini? Tahu tak sebab apa? Tahu tak? Sebabnya kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala telah bawa kita ke sini. Percaya tak? Pada hari ini, waktu ini, saat ini, setelah kita mengerjakan solat maghrib dan juga dari siang tadi kita berjanji, kita adakan program Rukun Qauli, Allah sedang melihat kita di dalam majlis ini. Ya, Allah sedang melihat kita. Allah ni dia tidak pernah lupakan kita walau sesaat sekalipun. Saat pun tak pernah lupa dalam hidup kita. Saya tak? Ya, jadi kita bersyukur kerana Allah dia pilih kita untuk main malam majlis ini, datang ke majlis ini. Dia pilih kita. Kita semua terpilih. Sebab bukan senang datang sini ni. Dengan PKP lagi, dengan semua takut, duduk pun kena jarak-jarak juga ya. Nah, tuan-tuan sangat bertuah bila saya kata kita semua terpilih ke masa ini. Sebab majlis ilmu ni ada banyak pahala yang akan dapat. Berbanding dengan mak saya dan saudara-saudara saya yang lain, mereka tidak mengenali Allah lagi buat masa ini. Sebab mereka belum terima hidayah lagi untuk mengenali agama ini ya. Baik, insya-Allah kita doakan juga untuk mereka agar mereka terima hadiah ni pada satu masa nanti, insya-Allah. Okey, sebelum tu terima kasih kepada pengurusi surau iaitu Tuan Haji Ishak, Tuan Imam yang muliakan Ustaz Zaini yang membuatkan lead kita maghrib sebentar tadi, Tuan Bilal, Tuan Siap, barisan AJK surau yang bertepus lumus menjayakan sambutan Maulid Rasul ini. Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, barangkali insya-Allah dalam malam ni ada tuan-tuan guru yang hadir, iaitu Imam Zul kita, Imam Zul, para kiai, para alim ulama, asatiza, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah dan seterusnya, para jemaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana sudi hadir serta memberi peluang pada saya untuk memberi dan berkongsi ilmu atau berkuliah di surau yang mulia ini. Alhamdulillah. Jadi marilah kita memanjatkan kesyukuran lagi dan lagi dan lagi dan lagi, bila nak habis lagi ni, tanpa rasa jemu akan nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak dan kita terhitung bilang banyak dia. Ya. Di antara nikmat besar adalah nikmat iman, nikmat Islam,
dan juga nikmat sihat kita. Betul tak? Maka salawat dan salam kita anjurkan kepadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, tabi'in dan umatnya yang sentiasa mengikuti ajarannya hingga yaumul akhir. Sesungguhnya apabila kita bersyukur ni dengan nikmat-nikmat yang diberi, maka Allah akan terus menambah nikmat kita semua. Percaya tak? Dan jangan lupa juga apabila kita masuk surau tadi, kita niatkan, jangan lupa niat iktikaf kita, InsyaAllah agar sepanjang maghrib hingga ke isyak ni kita semua akan mendapat pahala yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pak kata pepatah Melayu, buah cempedak di luar pagar, ambil galah, tolong jolokkan. Saya ni budak baru belajar. Jadi insyaAllah kalau ada silap nanti, saya mohon mintalah teguran, bagi tegur InsyaAllah. Terima kasih. Seterusnya kepada semua tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda, bonda-bonda, muslimin muslimat, abang-abang, kakak-kakak dan semua yang berada dalam surau yang mulia ini, syabas tahniah kerana sudi hadirkan ke majlis ilmu ni sempena sambutan Maulidur Rasul. Makanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dan dengan izinnya dapat kita semua bersama-sama di dalam taman-taman syurga, iaitu majlis ilmu yang mana Nabi ada sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka insya-Allah Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Yang keduanya, Nabi juga ada sebut, siapa yang duduk dalam majlis ilmu ni, maka malaikat akan kembangkan sayap dia sebagai tanda relanya atau usaha kita semua mai datang sini ke majlis ilmu. Seperti saya kata tadi, kita terikat dengan SOP. Ada yang tak dapat datang, ada yang ada komitmen, nak jaga anak, tak dapat datang. Tetapi yang dapat datang ni kira dah terpilih lah, semua dapat datang di sini. Maksudnya bukan senang datang sini. Baik. Kemudian dalam satu hadis yang lain, Nabi juga ada sebut, belajar satu bab dalam satu majlis ilmu ada lebih baik daripada solat sunat 100 rakaat. Ya. Itu sebenarnya dia nak tunjuk apa? Dia nak tunjuk betapa besarnya pahala jika kita datang ke masjid atau surau untuk hadir majlis ilmu. Walaupun dengan duduk atau menyandar diri atau tidur sekalipun, ada juga pahala insya-Allah. Yang penting kita datang, niat kita datang ke ni untuk majlis ilmu. Baik. Kemudian yang akhir sekali, Nabi juga ada sebut, apabila berkumpul ramai-ramai umatku di satu tempat, insya-Allah doa-doa mereka atau salah seorang, pasti bukan saya, mungkin tuan imam kita, ya, mungkin saudara Syafiq, sahabat saya, ya, mungkin doanya akan dikabulkan. Jadi kita ambil kesempatan ini untuk mohon doa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya yang pertama kita mohon biarlah Allah terus kuatkan iman kita. Nombor dua, kita mohon kepada Allah biarlah kita semua mati dalam keadaan beriman. Yang ketiga, kita minta agar Allah menerima semua amalan kita. Yang keempat, kita minta agar abang COVID-19 kita ni pergi jauh-jauh, jangan datang Negeri Sembilan kalau boleh, ataupun jangan datang ke Malaysia. InsyaAllah kita disembuhkan cepat mungkin kalau yang ada sakit. Akhir sekali, insyaAllah kita juga mohon agar kalau sekali pun lah semua hidup jadilah, kalau dapat sekali, kalau dapat panggil lagi bagus. Kita mohon pada Allah agar kita menjadi tetamunya di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi. Amin insya-Allah. Kalau kita ada peluang, kita mohon di situ. Marilah kita semua memulakan majlis ilmu ini dengan membaca Ummul Kitab. Dengan pahala bacaan ini kita hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda dan sekalian umum muslim muslimat, khususnya ahli karya surah Al-Khatijah Batu Dua, dan juga secara umumnya kawasan Port Dickson yang luas ini, dan sekaligus kepada semua rakyat Malaysia yang beragama Islam dan umat Islam di seluruh dunia. Tidak ketinggalan juga pahala bacaan Fatihah ni nanti kita sedekahkanlah kepada kaum kerabat kita, saudara mara kita, ibu bapa kita yang telah pergi lebih awal daripada kita, dan khusus juga kepada salah seorang jemaah surah Khatijah ini yang saya yakin jikalau beliau masih hidup, beliau akan sungguh-sungguh untuk usaha kita punya sambutan Maulid Rasul, iaitu tidak lain bukan, iaitu Encik Sufian bin Udin. Semoga dengan bacaan ini nanti Allah akan berikan kebaikan panjangan buat kita semua dan apa yang kita niatkan tadi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa nsyur alaina min qazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya padamu saja kami mohon panjangkan kesyukuran atas rahmat dan berkat-Mu ya Allah. Kami mohon inayah dan taufikmu. Kau kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan pada kami. Engkau bukakanlah hati kami ya Allah. Lapangkanlah dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan juga negara kami. Ya Allah, ya Zal Jalali wa Ikram, kami memohon kekuatan dan hadrat-Mu ya Allah, supaya kami yang hadir di majlis ilmu hari ini agar dapat kami melaksanakan segala kebajikan. Dan kami juga mohon perlindungan daripada-Mu ya Allah, daripada segala keburukan dan dari segala bala bencana dan segala jenis penyakit. Ya Allah, ya Rahmanir-Rahim. Allahumma zini faham nabiyyin wa hifzal mursalin wa ihamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattahu ya Alim, iftaqul bi futuhal arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut Maulid Nabi kita, ya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Maulid Nabi ni apa maksudnya, tahu tak? Apa yang kita faham pasal Maulid ni? Maulid ni sebenarnya adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dipanggil Maulid ataupun Maulid Nabi. Di tempat keluarga angkat saya di Indonesia, bulan Maulid, hebat betul di sana dia sambut macam hari raya sebulan. Sepanjang bulan disambut, baik di Ampel, baik di mana-mana pondok mereka akan sambut sepanjang bulan. Itu cara mereka menyambut kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai menghargai serta memperingatinya, ya. Nah, sebelum saya mulakan, saya takut nanti ni sebab masa kita pun agak panjang sampai pukul 12 tengah malam habis bukan bukan. Baik. Okey. Saya ada beberapa soalan sebelum ni. Sebab tadi pagi event untuk kanak-kanak saja kan. Dia untuk rukun kauli. Jadi saya bagi peluang untuk tuan-tuan puan-puan yang hadir ke sini. Saya alhamdulillah saya ada pasport Nabi Muhammad kita untuk saya rujuk di sini. Saya ada beberapa soalan. Siapa nak jawab boleh jawab. Insya-Allah adalah hadiah di sini. Saya dah sediakan dah. Nah, kalau boleh jawab siapa tahu Nabi Muhammad lahir tahun berapa? Nabi Muhammad lahir tahun berapa? 570 Masihi. Tahun berapa tu? Ustaz, Allahu Akbar. Ustaz semua datang. 570. Ustaz Zahid dia. Baik, 57 dulu salah. Berapa? 12 Rabiul Awal. Tahun gajah. Okey, siap. Cik Aziz dapat hadiah pertama. Selamat. Baik. Bagi dua dengan ustaz saya. Ini ustaz Aziz. Saya maklumkan di sana ustaz saya datang sekali. Sila. Boleh ke? Ambil. Bagi dua. Okey, soalan kedua. Ni ramai orang nak jawab ni. Okey. Soalan lebih kurang sama macam semalam lah kan. Nabi Muhammad ni dalam perkahwinan baginda ada berapa orang anak? Dan boleh tak sebut 3 orang nama anak lelaki baginda? Siapa boleh jawab? Syekh. Boleh, siapa boleh jawab? 7 orang. 7 orang, okey. Lelaki 3. Betul. Abdullah, Ibrahim, Qasim. Lagi 4 tak ada. Royak dari 7. Kita minta 3 je, dia bagi 7. Zainab, Umi Kalsum. Lagi? Fatimah. Lagi seorang. Ruqayyah tak ada? Ada. Okey, alhamdulillah. Ambil wakil. Ada hadiah lagi. Ini sumbangan peribadi daripada ada hamba Allah ni. Tak dapat datang. Ni. Okey, soalan seterusnya. Ada banyak lagi kot. Banyak lagi. InsyaAllah. Ini panjang. Siapa, kita tahu baginda ada ramai isteri. Boleh tak sebut? Saya nak 5 orang je nama isterinya. 5 je. Ada daripada sebelah sini. Toim.
Siapa? Mai. Siapa ni? Syekh. Fatijah, betul. Aisyah nombor 2. Zainab. Syafiyyah. Alhamdulillah, betul. Ada lagi tak? Oh, geng perempuan ada tak? Kesian perempuan tak ada. Ada tak? Ada. Tak ada. Tak apa. Kita bagi share dulu. Share dapat dulu. Mai. Alhamdulillah. Mai share. Ni boleh ngerti. Okey, lagi. Kemudian ini mungkin orang tak tahu. Rakan susuan ibu Nabi Muhammad. Ada tak boleh jawab? Dia ada banyak tau. Perempuan kita mana tahu perempuan? Ada tak? Lima perempuan. Hamzah. Okey, betul. Lagi? Nak 5 juga. Kalau wakil daripada Proton, dia kena bagi X50. 5 ada. Ada lagi 4. Ada tak? Jemaah perempuan ada? Tahu? Susah nak. Okey, tak apa, kita ingat nama perempuan. Okey, tadi dah bagi 5 nama isteri-isteri baginda Nabi Muhammad SAW. Kita minta lagi 3 kalau ada. Untuk jemaah perempuan ada tak? Ya? Tak ada, di sini ada. Ada? Maimunah. Ya. Je ketak. Ni imam kita tadi. Maimunah lagi seorang. Hafsah. Saudah lagi. Nak bagi macam mana ni? 3 orang. Tak apa. Imam kita ambil. Apa? Masih. Baik. Bagi 2 Okey, yang terakhir. Ada 2 lagi. Ada lagi. Okey, bagaimana dengan rakan-rakan? Ini insya-Allah semua orang tahu. Rakan-rakan, sahabat, para sahabat dia. Bagi 4 nama. Siapa? Syafi'i. Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ke Sayyidina? Sayyidina kita main ni beli rumah, beli hotel. Sayyidina Ali lagi. Umar. Lagi? Alhamdulillah, betul. Okey. Terima kasih. Okey, last. Budak anak-anak ada tak? Anak-anak tak ada. Anak-anak, okey, adik-adik. Ada tak wakil anak-anak? Ada tak wakil budak-budak? Tak ada. Ada tak nak jawab budak-budak? Ada. Okey, tak apa, kita tinggal dulu satu ni. Ni cepu mas kita. Baik tuan-tuan, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi peluang dan ketenangan, kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyambut Maulid Nabi kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu tak sebab apa kita nak sambut hari Maulid ni? Dan kenapa? Tahu tak? Setiap tahun, perasan tak? Setiap tahun bila sambutan Maulid Nabi ni, kita ulang benda yang sama. Kita ulang kisah yang sama mengenai kehidupan baginda Rasulullah SAW. Kita ulang cara kehidupan daripada lahir sampai baginda wafat. Kenapa? Tahu tak kenapa? Sebab ada yang kadang-kadang kata, dah tahu dah kisah ni, tak payah dengar. Sebab tak tahu kan. Tapi kenapa nak diulang balik? Sebab apa? Sebab apa diulang? Sebab kita nak ia dekat dengan kita. Ia lekat dengan kita. Nak bagi lekat kisah dalam diri kita. Sebab ia wajib untuk orang Muslim untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan cinta kepada baginda haruslah melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Ataupun cinta kita kepada Nabi ni, kepada manusia umumnya, kita kena lebih daripada kita tak boleh lebih daripada cintai Rasulullah. Itu tandanya kita mencintai dia. Baginda bersabda, la yu'minu ahadakum hatta akuna ahabda ilaihi min walidihi walidahi wan nasi ajmain. Itu maksudnya tidaklah dianggap beriman salah seorang dari kalian sampai diriku lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya dan seluruh manusia, seperti dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim. So memang wajiblah kita untuk mencintai baginda. Melalui baginda semua ajaran Islam ni yang mulia ni sampai kepada kita dengan lengkap dan sempurna untuk menyaksikan hidup kita di dunia dan akhirat. Faham ya? Okay, saya ambil satu kisah je berkenaan dengan Nabi kita.
Seperti kita sedia maklum sebab tadi ramai boleh jawab, baginda Nabi Muhammad SAW lahir pada 12 Rabiul Awal pada tahun gajah, bukan kancil tahun gajah. Maka hari ini merupakan hari yang sangat penting buat umat Islam seluruh dunia. Pada hari ini ramai yang mengatakan aku cinta, aku sayang Nabi. Ramai mengatakan semua tu, tapi apa bukti kita cinta kepada Nabi kita ni? Kita kenal tak dia? Kita pernah jumpa tak Nabi ni? Ada tak orang pernah mimpi jumpa dia? Tak pernah kan? Tapi kenapa kita kata kita sayang dia? Kenapa kita cinta dia? Kalau kita kenal Nabi, kita ada tak ikut siri-siri perjuangan Nabi kita? Pepatah Melayu ada kata, tak kenal maka tak cinta. Maknanya bila mana kita membicarakan tentang cinta kita, sayang kita kepada Nabi ni, ianya bukanlah hanya sekadar kata-kata saja ataupun diterjemahkan dengan selawat. Tapi kita harus lakukan dan laksanakan apa yang diperintahkannya mengikut sunnahnya, sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, kita kena mengamalkan ajaran Nabi, menolak segala perjuangan. Sedar tak sedar, cinta dan sayang kita terhadap Nabi ni adalah dusta kalau apa yang disunahkan tu kita tidak buat. Tapi kita cakap kita sayang, kita cinta, tapi kita tak buat apa yang dilarangnya. Pada waktu ini, malam ini, kita semua dapat mencapai nikmat iman, nikmat sihat, semua disebabkan oleh perjuangan dan kesusahan yang dialami oleh Nabi Muhammad kita pada ketika itu. Kita semua dapat sebarkan ajaran agama ini, dapat menunaikan solat, paling penting, paling senang. Kita dapat solat dengan senang, dengan mudah. Kita dapat menjalankan ajaran Islam dengan mudah. Semua daripada perjuangan baginda. Tapi masyarakat sekarang ni masih lagi ada yang gagal melaksanakannya. Itu yang sangat sedikit kecewa lah. Bahkan perasaan tu macam tak ada rasa dosa pun bila kita tak solat, kita tak datang majlis ilmu semua. Nabi Muhammad SAW ni, dia nak bawa Islam kepada kita sangat susah. Suatu ketika dulu saya kongsikan di kota Taif, Nabi Muhammad dia nak sebarkan dakwah. Tahu tak kota Taif di mana? Dia 80 km daripada Mekah saja. Satu ketika di kota Taif ni, Nabi Muhammad dia nak sebarkan agama ni. Macam mana dia buat? Dia pergi ketuk rumah ke rumah, dia nak dakwah Islam, dia nak suruh masuk Islam. Tetapi apa yang dilakukan terhadap baginda? Baginda telah dihina, baginda dicerca, baginda dipulau dan kemudian diseksa pula. Tuan-tuan, kota Taif ni dia memiliki satu sejarah syiar Islam, perjuangan Islam yang paling besar dekat ni, oleh syiar Nabi Muhammad kita. Tapi apa pendekatan yang diambil oleh Nabi kita? Bayangkan kalau kita sendiri ajak kawan-kawan kita, ajak kawan-kawan saudara mara kita, jomlah pergi solat, pergi mengaji. Tapi kita kena pulau, kita dicerca. Apa perasaan kita? Apa pendekatan yang kita boleh buat untuk mengajak rakan-rakan kita? Bezanya dengan baginda pada ketika itu, baginda bukan saja memaafkan mereka, tapi mendoakan mereka supaya dikurniakan pengampunan dan juga hidayah. Dalam surah Al-A'raf ayat 199 Allah berfirman yang bermaksud, jadilah engkau pemaaf dan suruh orang mengerjakan yang makruf serta berpalinglah daripada yang jahil. Kemudian ada satu lagi surah, iaitu surah Asy-Syura ayat 40, yang mana mengatakan balasan sesuatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik pada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya daripada Allah, sungguhnya dia tidak menyukai orang zalim. Maksudnya apa yang dilakukan terhadap Nabi pada ketika itu, baginda tetap memaafkan, malah mendoakan mereka. Ketika itu saya terus terang, ketika saya nak kongsi satu kisah lagi berkenaan dengan cara Rasulullah, iaitu sunnah dia, cara dia memuliakan orang dan maafkan orang. Ada satu kisah di tempat ni berkenaan dengan antara Nabi Muhammad SAW dan juga seorang pengemis buta Yahudi. Dengar tak dekat pasar, yang mana orang ni, pengemis ni, dia buta tau. Dia memang menolak Nabi Muhammad, menolak dakwah Nabi, menolak sekuat-kuat. Malah dia juga, si pengemis ni, dia memfitnah. Setiap kali orang datang pada dia cakap, janganlah, kau koi jauh sikit, jangan doget. Muhammad tu penipu, pembohong membongak je wujud dia. Dia tu bomoh. Kau mainkan kan dia buat ke kawan, kena racun. Tapi bayangkan kalau kita ni, kita nak pergi ngajar, jadi cikgu kena mengajar ilmu, ada orang ni yang tak kenal kita memfitnah kita. Apa perasaan kita? Tentu kita marah, bukan? Kalau boleh nak bantai macam tu kan. Tapi
Apa yang dilakukan Nabi pada ketika itu? Tahu tak? Pada ketika itu dan sepanjang hayat baginda pergi cari pengemis Yahudi buta ni di pasar tersebut dengan membawa makanan. Dia bawa makanan, malah makanan tu disuapkan ke mulut pengemis buta ni. Dan bukan saja suap, dikunyahnya dulu, baginda kunyah dulu, bagi lembut, lepas tu baru bagi makan, bagi suap kan. Kalau kita sanggup tak buat macam tu buat orang. Dalam masa Nabi Muhammad bagi makan, bagi suap tu, dalam pada dia bagi makan dekat pengemis tu tetap juga memfitnah dia. Tetap juga mengatakan jangan kawan dengan dia. Padahal dia tak tahu yang menjual nak bagi makan tu Nabi Muhammad kita. Sikap ini tengok akhlak Nabi kita. Dalam sepanjang hidup baginda bagi makan ke orang tua ni, pengemis buta ni. Dia tak tahu pun dia ni Nabi Muhammad. Sampailah baginda wafat. Bila dah wafat, dah tak ada dah orang nak bagi. Takkan saya nak bagi pula kan? Jadi pada ketika itu sahabat Nabi, siapa sahabat Nabi? Salah seorang, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ni juga merupakan bapa mertua kepada Nabi Muhammad kita, iaitu ayah kepada Siti Aisyah. Pada ketika itu yang mana Nabi kita telah wafat, Abu Bakar Siddiq telah datang berjumpa dengan anaknya, lalu bertanya, "Ai anakku Aisyah, apakah lagi yang aku tidak buat berkenaan dengan sahabatku ini?" Dan Aisyah jawab apa? "Ya Allah, ayah, sebenarnya ayah seorang yang baik, yang seorang pengikut dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Tetapi satu saja yang tidak dapat jalankan, iaitu bila tanya apa benda yang tak buat, maka Aisyah beritahu dengan Abu Bakar Siddiq, itu ayahnya, bahawa perkara yang tidak dapat dilakukan oleh Abu Bakar adalah satu, baginda Rasulullah selalu pergi ke hujung pasar untuk memberi makan kepada pengemis Yahudi yang tua ni, yang buta ni. Dia terkejut. Jadi dia tanya bagaimana. Dia pergilah tengok kat mana, kat pasar Batu Ompek ke, pasar baru. Dia pergi jumpa. Dia buatlah cara macam mana baginda buat. Dia ambil makanan, dia suap. Tahu tak masa dia suap apa jadi? "Siapa kau?" Abi dimaki dia tak kenal pun siapa. Dia kata, "Orang yang bagi saya makan ni bukan orang ni. Kau siapa?" Abu Bakar kata, "Saya orang biasa." "Saya orang biasa ya." "Kau bukan orang yang..." Maksud dia saya bukan orang biasa. Ya, tapi pengemis tu mengatakan, "Kau bukan orang yang biasa bagi saya makan tu." Sebab apa? Orang yang bagi saya makan tu lembut je tangan dia. Makanan dia bagi tu tak ada tulang pun. Macam tadi kambing banyak tulang, tak ada isi. Sebab dia kunyah. Jadi mendengar keluhan daripada pengemis Yahudi buta tu, maka Abu Bakar dia sangat sedih. Dia nangis. Lalu dia khabar, sebenarnya orang yang selalu bagi kau makan tu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan baginda telah pun wafat. Mendengar penjelasan daripada Abu Bakar, maka pengemis tu terkejut benar dia. Dia terkejut. Dia kata tak sangka orang yang aku maki selalu, orang yang aku fitnah selalu, orang yang aku pilih selalu, rupanya sangat mulia, iaitu Nabi Muhammad SAW. Maka pada saat itu juga pengemis buta ni, dia turut bersyahadah di hadapan Allah Akbar. Ya. Jangan macam mana. Tak turun. Kita teruskan. Baik. Jadi selepas tu, saya sambung balik lepas pengemis Yahudi buta tu dapat tahu bahawa orang yang bagi dia makan adalah baginda Nabi Muhammad SAW, hari itu juga dia terus syahadah depan Abu Bakar. Allahu Akbar. Tengok macam mana Nabi Muhammad melayan dia sampai baginda wafat pun masih ada orang sambung dia punya ni ya. Kemudian berkenaan dengan cerita Taif tadi, saya sambung dengan cerita tadi, saya tertukar di kota Taif tadi, yang mana saya kata ketika cara baginda mendakwah dan membawa Islam di kota Taif pada ketika itu, baginda juga telah di pulau. Kemudian
Pemimpin ketika tu di Kota Taif menganggap mereka tu Tuhan. Mereka tidak percaya Islam langsung. Apa yang mereka buat? Mereka tolak sekeras-kerasnya dakwah Nabi Muhammad pada ketika itu. Malah mereka mengumpulkan ramai budak-budak nakal. Bukan depan ni lah, tempat lain lah. Budak nakal berkumpul satu baris dua baris dengan pegang batu. Yang mana mereka dah bagi tahu, kalau Muhammad ni lalu je baling dengan batu. Maknanya bila lalu setiap langkah dia lalu, setiap langkah tu dibaling dengan batu. Kesian. Baling setiap langkah. Bayangkan kalau kita kena baling, kaki kita mesti kita angkat kan. Bila kaki angkat baling, angkat je baling, angkat je baling, baling je angkat, angkat je baling, baling je angkat. Sampai luka, sampai berdarah. Macam mana kita nak sebarkan agama kita pada ketika itu? Baginda macam mana dia sebarkan? Tapi baginda masih lagi bersabar. Hingga kan sampai satu saat malaikat Jibril dan malaikat lain telah datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Datang pada ketika itu dan bertanya. Apa dia tanya? Apa dia tanya? Dia tanya apa yang perlu buat? Makan lah. Sekejap lagi. Apa dia buat? Dia tanya, wahai Muhammad, kalau kamu mahu, perintahkan malaikat ini untuk mentelangkupkan Mekah antara dua bukit dan mereka akan musnah. Bayangkan, malaikat dia ada kuasa. Malaikat dia nak telangkupkan bukit itu sampai musnahkan masyarakat dekat kota itu. Hebatnya dia. Tetapi apa jawab Muhammad? Apa jawab baginda kita pada ketika itu? Kalau kita berdendam, confirm buik je lah. Buik hati den lah. Orang hasamnya orang banyak kan. Telangkup je lah masjid surau ni Itulah kita. Tapi baginda begitu macam mana? Apa dia jawabnya? Dia jawabnya, wahai Jibril, jangan lakukannya. Biarlah aku bersabar terhadap kaumku. Barangkali mereka ni tidak beriman kepada Allah dan kepadaku, tetapi mungkin anak cucu keturunan mereka akan beriman padaku. Bayangkan bagaimana berimannya kita baginda kita pada ketika itu. Dia tetap maafkan macam kepada orang yang melakukan tak baik pada baginda itu. Kalau dia ikut je, so tak nampak lah. Tahu tak maksud bila baginda kata cucu-cucu dan kaum mereka tu siapa? Itu kita lah, sebenarnya cucu dia. Dan tuan-tuan tahu tak, InsyaAllah kalau ada peluang pergi umrah, pergi haji ke, lalu pun tak apalah. Kota Taif tu, yang mana pada satu ketika kan saya kata tadi, mereka masyarakat ni menolak Islam bulat-bulat, tak nak Islam. Tetapi sekarang ni 100% masyarakat di Taif adalah umat Islam. Bayangkan kalau ketika itu Nabi kata ikut weh je lah, tak ada orang tu lah. Bukan Taif dah, Tolik kot namanya, nama tempat tu. Kemudian saya nak kongsi satu lagi sifat Nabi, iaitu bagaimana Nabi kita memuliakan orang tu. Ada satu kisah ni, ada seorang wanita kafir datang kepada baginda dan juga sahabat. Baginda dan sahabat itu tengah berehat satu tempat. Seorang wanita kafir ni dia datang kepada baginda membawa buah-buahan, iaitu buah limau. Buah limau tu cantik nah. Tengok pun macam sodak dia. Bukan dragon fruit lah. Dragon fruit kat sini, ni buah limau. Lepas dia dapat tu, dia senyum, dia tengok, dia kupeh. Dia kupeh, dia makan. Dia kupeh, dia makan. Seulah-ulah dia makan. Setiap ulah makan, senyum. Makan, senyum. Tapi ada sahabat yang lain, bayangkan, dia kejut lah. Hal pula ni kan, sebab biasanya baginda ni, bila dia makan, dia akan kongsi. Dia tak kodokut lah. Hidung dia tak masin lah. Dia tak kodokut, dia mesti kongsi punya. Tapi pada hari itu, limau tu dia makan. Seulah demi ulah yang makan. Dia senyum je. Tapi dia tak cakap apa pun. Sampai dah habis makan tu, dia kata terima kasih lah puan. Wanita tu beredar. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa tak kongsi limau tu dengan kita? Dia kata, kalau aku bagi tahu hal sebenar, limau tu sebenarnya masam. Bayangkan kalau kita makan limau masam. Ataupun macam ni, kita balik ke lihat lagi, orang rumah kita masak talobi cili ke, mangai podeh lah, cirit-birit saya lah. Ini marah macam kan. Tapi macam mana? Itu cara Nabi kita memuliakan orang yang dia tak kenal pun. Kita kalau kita tanya diri sendiri lah, jangan bagi tahu, tanya diri sendiri macam mana kita layan pada orang terdekat dengan kita. Ini yang dalam kisah ni asing, tapi orang terdekat kita, kawan-kawan kita, ibu bapa kita, isteri kita, isteri-isteri, kalau yang isteri lah, songeh dia kata isteri-isteri. Kalau isteri kita bagi makan, lepas tu tapi banyaklah minum teh. Dia kata dia memang suka teh limau topi. Imam Zul kita dia suka minum teh dengan limau kek topi. Tapi tiba-tiba pula dia tersilap lagi. Macam mana dia nak muliakan isteri dia tu?
Alamak, tidur luar imam. Masya Allah. Itulah salah satu sikap Nabi, cara dia memuliakan orang. Jadi kita pun boleh contohi juga kan santu kan. Tuan-puan, kita nak buktikan cinta kita dan sayang kita pada Nabi Muhammad SAW daripada melafazkan selawat ke atas ni, lebih utama kita berpegang teguh dan melaksanakan sunnah ni tau. Apa yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, kita ada banyak sebenarnya. Apa saja diajar dan teladan melalui akhlak dia, apa yang dipamerkan, cara hidup baginda, semua itu adalah sunnah. Dan semua tu harus menjadi ikutan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini insya-Allah saya akan dalam masa yang singkat ni, saya nak ajak tuan-tuan, puan-puan saudara yang saya kasihi dan muliakan, kita semak kembali, kita menyemak kembali, bukan menyemak. Kita refresh balik kita refresh kembali pemahaman, pelaksanaan tentang apa yang kita katakan sebagai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada setengah orang ni, bila kita tanya pasal sunnah, dia tahu banyak. Tetapi bila tanya apa dia? Contohnya makan. Makan, kita kena basuh tangan, kita kena baca bismillah, kita kena baca doa makan. Makan mesti guna tangan kanan. Bila nak suap makanan tu, mesti kocik-kocik, jangan bosak-bosak. Lepas tu bila makan tu jangan sampai kanyang. Kanyang pula, mesti sabar tu. Jangan sampai konyang. Palu itu sampai kenyang. Makanan tu jangan dibuang pula, kan bazir dosa. Itulah sunnah Nabi di Quran. Yalah, itu memang sudah kan. Harus bila dah selesai makan, kita puji Allah, kita berkata alhamdulillah. Itu antara sunnah Nabi ya. Baik. Sunnah yang diajar oleh Rasulullah SAW ni harus kita fahami bahawa sunnah ni selain daripada sunnah makan, selain daripada sunnah pakai baju, selain daripada sunnah nak keluar rumah, selain daripada surah bagaimana ketika mana kita nak naik kenderaan, nak baca doa, selain daripada apa yang kita perlu buat sebelum kita tidur waktu malam. Kalau di sini setahu saya ahli karya Al-Khatijah ni, mereka akan sedaya upaya selepas isyak mereka akan baca surah Al-Mulk sebelum tidur. Sebab mereka berpegang bahawa surah Al-Mulk adalah peguam bela kepada kita suatu masa nanti apabila di alam barzakh. Betul lah Syekh? Kan? Diamalkan. Jadi insya-Allah kita pun boleh amalkan salah satu yang mereka jemaah Al-Khatijah surah Al-Khatijah ni memang ada mengikut sunnah-sunnah Nabi lah. Baguslah. Tanya sangatlah. Tapi kita sedar tak, sunnah yang diajar oleh Rasulullah SAW ni, kita bila mana kita bicara pasal sunnah, kita jangan cakap pasal apa contoh saya bagi tadi, terutama pasal makan tu. Sunnah ni bila kita tak beri perhatian, bila kita tidak laksanakan, bila kita tidak jadikan kebiasaan dalam kehidupan kita, ia tidak hanya akan menjejaskan kehidupan kita secara peribadi, malah secara tak langsung dia juga akan jejaskan masyarakat sekeliling kita. Saya nak kata pada hari ni, pada malam ni, dan juga sebagai peringatan kepada diri saya sendiri bahawa antara sunnah yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ialah berusaha bersungguh-sungguh untuk kita bangunkan keluarga yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu sunnah. Sebab kita tahu dalam buku ni ada mengatakan cara-cara Nabi mengelola keluarga baginda Bila kita bercakap pasal rumah tangga ni, jangan pula kita seperti sebagai masyarakat ni dia kata bahawa Islam ni bicara pasal rumah tangga, dia hanya merupakan hukum perkahwinan saja. Maksudnya apa hukum perkahwinan ni? Maksudnya mesti ada tok kadi, mesti ada akad nikah, mesti ada ijab kabul, mesti ada syarat. Bila ada pengantin, dah cukup syarat pengantin tu, mesti ada mas kahwin. Kalau tak cukup rukun nikah tu, maka tak sah perkahwinan kita. Betul tak Ustaz? Amen. Itu kalau tak cukup maka tak sah. Tapi kalau cukup, alhamdulillah sah perkahwinan tu, dan kita terlepas daripada melakukan hubungan yang haram di sisi Allah. Ataupun bila mana kita bicara pasal perkahwinan lebih dari seorang isteri, itu pun dikatakan sunnah juga. Sebab apa? Sebab kononnya baginda ramai isteri. Allahu Akbar. Tapi saya nak cerita sikit pasal rumah tangga juga, tapi bukan berkenaan kahwin ataupun hukum perkahwinan ni. Tuan-tuan, puan-puan, bila kita bincang pasal membina rumah tangga ni, membangunkan keluarga, dia bukan sekadar hukum sah atau tidak sah perkahwinan tu. Malah dia bukan sekadar bernikah lebih satu saja, tetapi yang lebih utama adalah macam mana, bagaimana kita berusaha daripada penghayatan dan pemahaman kita yang sebenarnya terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW yang membina keluarga bahagia, yang sejahtera. Sebab itu ada perkataan apa biasa kita sebut kalau kahwin, sakinah,
Tahu pun mau nak kahwin baru kahwin lah. Baik, tahniah sebab sunnah ni kalau kita gagal faham, kalau kita abaikan dan terjejas, tentu pasangan kita, anak-anak kita yang digerakkan sebagai zuriat kita ni, saudara mara kita nanti akan terjejas kalau kita tak faham ni. Tuan-tuan, saya nak kongsikan 3 perkara yang penting yang merupakan bahan utama dalam membina rumah tangga. Tapi jadi risau, hari ni kita tak bincang pasal mahkamah syariah, kita bincang pasal rumah tangga juga, pasal untuk membina keluarga yang sejahtera, keluarga yang utuh, keluarga yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah kestabilan ekonomi. Economics kita kena stabil. Stabilization of economics. Nombor 2, kecemerlangan ilmu kita. Dan yang ketiga, pembangunan individu dengan nilai akhlak yang mulia. Ketiga-tiga perkara ni, kalau kita fikir balik, kalau kita renungkan, dia ada kaitan dengan yang biasa kita sebut. InsyaAllah kita akan teringat satu hadis Nabi yang biasa kita kaitkan dengan kematian. Padahal maksud hadis tu, dia bukan, pada saya lah, dia bukan pasal kematian, tetapi mengenai kehidupan. Nanti saya akan jelaskan. Dan tahu tak hadis tersebut apa? 3 perkara tu. Dia kata apabila seorang anak itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, yang ketiga doa anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis ini biasa kan kita dengar dan ataupun kita bicarakan bila berlaku kematian. Tapi kalau tak ada kematian kita jarang cakap kan. Tapi maksud di sebaliknya tu apa tu? Ada orang kata kalau dah mati ada timbul satu persoalan, nak buat tahlil atau tidak. Kita baru bincang tak tu, dah bincang. Nak buat tahlil ataupun tidak bila dah mati. Ada kata buatlah tahlil, kita doa sebab dia dah meninggal dunia. Satu grup lagi kata tak payahlah, bid'ah tu. Sikit-sikit bid'ah, sikit tahlil bid'ah sebenarnya. Tapi benda ni semua dah dibincangkan. Jadi kita tak payah nak cerita panjang-panjang berkenaan dengan tahlil bid'ah ke tidak bid'ah. Padahal maksud hadis tu sebenarnya, maksud hadis ni sebenarnya dia, maksud saya sebut dia bukan hanya berlaku dengan Nabi kata dalam Nabi kata kalau nak mati baru kita nak buat benda-benda semua, tiada kesempatan, tapi buatlah sementara kita masih ada kesempatan, selagi hayat kita di kandung badan. Kita wujudkan 3 perkara yang saya kata tadi tu, iaitu kalau kita mampu sementara kita hidup, kita buatlah sedekah jariah. Kita bersedekah, yang mana manfaat daripada sedekah tu berterusan walaupun kita telah meninggal. Hasil sedekah tu masih mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Maksudnya sekarang ni, okey, kan tadi saya kata amalan yang tidak putus adalah sedekah jariah. Jadi maksudnya dalam kehidupan kita banyak sedekah, kita banyak wakaf, tetapi kita fikir juga, terutama orang yang berkeluarga. Yang berkeluarga dia ada tanggungan, betul? Jadi kalau kita ada tanggungan, orang yang kita tanggung itu, isteri kita, anak-anak kita pun kita tidak tanggung, macam mana kita nak sedekah? Macam kita maksudnya ada satu surah Al-Talaq, dia kata nafkahi diri kamu sebelum kamu nafkahi orang lain. Jadi itu saya kata faktor ekonomi. Maksudnya kita kena kukuhkan, stabilkan ekonomi kita dulu, baru kita buat. Bukan saya kata jangan sedekah, kita boleh buat, tapi berdasarkan kemampuan. Itu salah satu sebabnya saya kata dia berkisahkan bukan kepada tapi kehidupan. Nombor 2-nya adalah apa tadi nombor 2? Selepas sedekah jariah, amalannya tak putus. Ingat lagi tak? Ilmu yang bermanfaat kan. Ilmu yang bermanfaat pun sama juga, yang berguna dan manfaat yang diajarkan kepada orang. Maksudnya ilmu yang kita belajar tu dimanfaatkan oleh orang lain. Dalam hadis adalah ilmu berhubung dengan agama Islam secara khusus, yang juga berhubung dengan ilmu-ilmu kemajuan dunia secara umum. Sama ada melalui syarahan, pengajaran pada murid-murid dan orang ramai, ataupun melalui kitab-kitab dan buku-buku karangannya. Maksudnya dalam tempoh kehidupan, kalau kita tidak buat amalan ini, kita tidak memanfaatkan hidup orang, bagaimana bila kita mati nanti ada ilmu yang kita ilmu yang dimanfaatkan setelah kematian? Sebab itu saya katanya berkaitan dengan kecemerlangan ilmu lah. Okey, kemudian yang ketiga mengenai doa anak yang soleh atau soleha, insya-Allah lah akan bermanfaat jika anak itu bersolat. Kalau kita dalam tempoh kehidupan kita tak ajar anak kita tak kenalkan anak-anak kita berkenaan dengan sunnah-sunnah Nabi ini, yang saya ambil sikit je, tak payah banyak-banyak. Sebab kalau bicara pasal sunnah ni ada lebih 50. Memang pukul 12 kita ni, besok pagi subuh kot baru habis. Jadi saya ambil sikit je lah. Dia kata doa-doa dan daripada anak soleh terhadap dia.
Jadi dalam tempoh kehidupan kita ni, kalau kita tidak ajak anak-anak kita belajar, pergi majlis ilmu, mengaji, solat semua, tidak pandai, bila meninggal besok siapa nak doa ni? Siapa nak yang soleh tu? Sebab tu saya kata 3 perkara tadi, dia sebenarnya dia bukan hanya kematian, tetapi lebih pada kehidupan. Kita buat dulu dalam kehidupan, bila dah mati besok baru orang buat. Dapat tak? Faham tak? Jadi kita usahakan supaya kita sendiri, anak kita ni terdiri daripada orang-orang yang mengerjakan solat. Jadi secara ringkasnya, sunnah-sunnah ni harus kita amalkan sebagaimana, selagi mana hayat kita di kandung badan. Jangan bila esok dah meninggal baru kita kelang kabut. Faham? Tuan-tuan, puan-puan sekalian, Rasulullah ni adalah insan yang istimewa, yang Allah wajibkan untuk kita kasihi dan cintai sepenuh hati. Tapi ingat, cinta terhadap Nabi SAW ni mesti dibuktikan dengan ketaatan. Apabila kita melaksanakan ajaran baginda, kita laksanakan dengan taat. Bukan sebab kita nak tunjuk-tunjuk, bukan setakat melafazkan, macam semalam kita sambut maulud Nabi, kita hantar WhatsApp, kita sayang Nabi, cinta Nabi. Tapi apa bukti dia? Bukti dia macam tuan-tuan, alhamdulillah semua datang mengikuti majlis ilmu. Itu pun salah satu sunnah juga, hadir ke majlis ilmu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan, saya nak kongsi satu kisah dalam sebuah riwayat hadis, hadis kursi. Ketika tu Rasulullah SAW dia duduk dengan sahabat-sahabat dia. Jadi saya minta tuan-tuan renung-renungkan, fikir balik kisah ni. Mungkin ada yang dah pernah dengar, yang mana sahabat baginda pada itu adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Sayyidina Ali dan juga sahabat-sahabat lain. Yang mana pada ketika itu Nabi Muhammad SAW bertanya, "Wahai sahabatku, tahukah kalian siapa hamba yang Allah paling muliakan di sisinya?" Lalu sahabat semua terdiam. Dia tak boleh jawab sini, siapa yang dia paling muliakan. Salah seorang sahabat berkata, "Para malaikat Rasulullah, mereka lah yang mulia itu." Lalu Rasulullah jawab apa? "Para malaikat tu mulia sebab mereka dekat dengan Allah. Mereka selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah. Tentulah mereka mulia, tapi bukan itu yang dia maksudkan, bukan itu yang aku maksudkan." Jadi tanya lagi, siapa? Sahabat ni terdiam. Sahabat ni semua terdiam. Tiba-tiba salah seorang sahabat tanya balik, "Ya Rasulullah, tentulah para nabi yang mulia itu." Mereka yang mulia itu. Rasul senyum je, muka ni senyum. Jadi baginda berkata, para nabi itu mulia, mereka adalah utusan Allah di muka bumi. Bagaimana mungkin mereka tidak mulia? Mereka itu mulia. Tapi ada lagi yang lain. Ada lagi yang lain. Lalu sahabat pun terdiam. Salah seorang sahabat berkata lagi, "Apakah kami sahabatmu ya Rasulullah? Kami yang mulia, kami kan yang mulia itu." Tapi Rasulullah memandang mereka satu persatu. Bukan saya lah, dia pandang satu-satu. Baginda senyum, lihat. Baginda berkata, "Tentulah kalian semua mulia sebab kalian dekat dengan aku." Sebab masa tu sahabat-sahabat ni paling dekat dengan Nabi kita. Sebab kalian pun paling mulia. Sahabat-sahabat ni lah membantu baginda memperjuangkan syiar Islam dengan dakwah Islam. Tentulah mulia. Tapi ada lagi yang lain mulia. Para sahabat terdiam sampai mereka tak mampu kata-kata apa lagi. Dia tak cakap. Tiba-tiba Rasulullah tundukkan wajahnya. Baginda nangis di hadapan sahabat dia. Jadi dia kata, dan sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis?" Tiba-tiba Rasulullah dia bangun. Nampak dia angkat muka dia, nampak menangis. Dengan air mata mengalir sampai ke janggut dia. Tanya, "Mengapa menangis?" Rasulullah angkat dan dia berkata, "Wahai sahabatku, tahukah kalian siapa yang mulia itu? Mereka adalah manusia-manusia. Mereka adalah manusia. Mereka akan lahir setelah wafat aku nanti." Bayangkan, sebelum baginda wafat, baginda dah tahu dah manusia akan lahir setelah kewafatan beliau. Yang mana manusia-manusia inilah yang mencintai aku. Manusia-manusia inilah yang merindui aku, walaupun mereka tidak mengenali aku. Maknanya kita lah sekarang. Jadi saya tanya tuan-tuan, tepuk dada, tanya selera, renungkan perkara ni. Tanya diri sendiri, siapa yang Nabi rindukan? Siapa yang rindukan? Sebab baginda pada ketika itu, walaupun manusia ni belum ada lagi, kita belum lahir lagi, baginda dah rindukan manusia semua. Macam mana dia rindu. Sebab itulah kita harus sambut Maulid Nabi, hari kelahiran, tanda sebagai tanda sayang dan rindu kita kepada baginda. Ketika itu para sahabat pun menangis sekali. Subhanallah.
Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad ali Muhammad. Tuan-tuan yang saya ya, tuan-tuan Muhammad, siapa yang Allah rindukan? Siapa yang sentiasa didoakan oleh Muhammad, Nabi Muhammad kita setiap waktu dan setiap saat? Demi Allah, sekarang tanya diri sendiri, tanya masing-masing, renungkanlah, pejamkan mata tuan-tuan puan-puan dan tanya, siapa ikon tuan-tuan sebenarnya? Ikon anak-anak kita, penyanyi K-pop ke, pemain bola sepak ke? Malam tadi Manchester menang 4-0 kan? Tengok ada ikon kan, 4-0 kan Manchester lawan ni. Siapa ikon kita? Sepatutnya ikon kita ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah berapa lama kita lupa benda ni? Sudah berapa lama kita tidak jalankan sunnah Nabi? Ketika kita dilanda musibah bencana COVID-19 ni, di mana kita semua? Duduk di rumah, solat, baca Quran, kita minta bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghancurkan, menghapuskan bala ini. Ya. Di awal tadi saya sudah tanya, macam mana kita nak zahirkan sayangnya kita, macam mana kita nak zahirkan cinta kita Nabi Muhammad. Kalau kita mengaku sebagai orang Islam atau Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad, tanya diri sendiri lah. Sudahkah kita cukup kita cintai Nabi kita ni? Cukup tak rindu kita selama ini? Walhal kita sambut oleh Nabi setahun sekali. Cukup ke tak? Apa bukti kita cintakan Nabi? Apa bukti kita sayangkan Nabi? Apa bukti kita rindukan Nabi? Adakah hanya dengan selawat? Adakah hanya dengan solat? Bagaimana dengan sunah-sunah yang lain? Kita lakukan ke tidak? Kita amalkan ke tidak? Ada tak kita buat sunah tu? Sudah tak air mata kita berlinang sebab kita rindu pada Nabi Muhammad? Berapa lama kita hidup di dunia ni? Umur dah berapa? Dah 40 lebih tahun. Usia semua dah tinggi, dah lanjut, dah cakap. Tapi apa bukti kita cintakan Nabi? Apa sunah-sunah yang kita buat? Berapa lama kita tak tua lagi? Jadi pada malam ini, sempena sambutan Hari Maulidul Rasul ini, kita hadirkan, kita hidupkan rasa cinta kita di dalam hati kita. Semoga kelak di hari pada mahsyar besok kita dapat bersama-sama, kita dapat berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan kita memasyhurkan baginda, kita jalankan sunnah baginda, kita ikut apa yang diperintahkannya. Kita jangan lagi gagal, kita jangan lagi lalai. Ya. Okay. Saya nak kongsikan satu lagu, mungkin semua pernah dengar. Kita sama-sama nyanyikan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bahasa Malaysia. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku kena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kucuk tanganmu. Moga mengalir keberkatan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Sama-sama. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku dakap dirimu. Tiada kata yang dapat aku ucapkan, hanya Tuhan saja yang tahu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah,
kami rindu padamu. Ku tahu cintamu kepada umati. Ku tahu bimbangnya kau tentang kami, syafaatkan kami. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku kena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kurniakanlah syafaatmu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Terima kasih tuan-tuan. Sebagai penutup, saya ingin ajak tuan-tuan puan-puan untuk merujuk pada penjelasan satu iaitu Imam Ibn Qayyim tentang Nabi adab dan juga Rasulullah baginda rahimahullah berkata, adab yang paling tinggi terhadap Rasulullah adalah yang pertama ni, sebagai pengajaran apa yang kita bincangkan tadi adalah pasrah menerima apa yang datang daripada Nabi. Yang kedua, kita mematuhi dan menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Nombor tiga, kita menerima dan membenarkan berita yang datang dari Nabi tanpa menentangnya. Sebab apa yang Nabi kata tu adalah betul, tidak ada dusta belaka melainkan kita. Jadi kita jangan menentangnya. Baik, ini masa pun dah habis, aku kontrak tak sambung lagi. Baik, segala yang baik tu datangnya daripada Nabi Muhammad SAW. Yang kurang dan yang buruk tu datang daripada saya. Ada salah dan silap, saya mohon ampun dari tuan-tuan puan-puan sekalian. Saya mohon maaf dari saya kesempatan menyambut bulan Maulud ini. Saya doakan agar ikatan silaturahim dekat dari kita semua akan terus kuat. Malah dengan iman kita yang kita ada, kita tingkatkan keyakinan kita agar kita akan dapat lebih mengenali Nabi kita, serta tentang ilmu-ilmu Allah yang menambahkan atau tingkatan kecintaan kita Nabi Muhammad. Oleh itu kita tutup majlis ini dengan satu selawat, solat Nurul Mubin sebanyak 7 kali. Kemudian diiringi dengan doa dan tasbih kafarah ya. Sudah Nurul Mubin 7 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Muslim. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Muslim. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Muslim. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Muslim. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Muslim. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Muslim. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa
sayyidil mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahina bil iman wa amitna bil iman wa akhirnal jannata ma'al iman. Allahumma fil lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbana saghara. Allahumma fil muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat ahyati minhum wa amwat. Allahumma aktim lana bi husnil khatimah wa ta'tim alaina bi su'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah, Engkau jadikanlah pertemuan dalam majlis ilmu ini membawa berkah bagi kami ya Allah. Jadikanlah sisa umur kami lebih baik daripada yang telah lalu ya Allah. Jadikanlah perjuangan kami, sedekah kami, infak kami, amalan soleh kami menjadi pahala yang besar di sisi-Mu ya Allah, agar ianya akan membawa syafaat bagi kami di hadapan-Mu di hari kiamat nanti ya Allah. Ya Allah, Engkau akhirilah hayat kami dengan husnul khatimah. Ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Aku mohon untuk semua jemaah yang hadir di majlis pada malam ini, agar selepas majlis ilmu ini ya Allah, apabila mereka masing-masing balik dengan terampunnya dosa-dosa mereka ya Allah, dengan bersihkanlah hati mereka ya Allah, Engkau sucikanlah jiwa mereka ya Allah, dan selamatkan setiap langkah-langkah mereka ya Allah. Ya Allah, Engkau jadikanlah kami semua penghafal Al-Quran, menjadi ahli Quran, yang mencintai Al-Quran di hari kiamat mendapat syafaat Al-Quran bi rahmatika ya rahman rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Kita